A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 116. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Itu ayat 113, 114 dan 115. Kita rangkum sekali ya. Pengajaran ni untuk ketiga-tiga ayat ni. 113, 114 dan 115. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisu sawa'an min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Pengajarannya yang pertama, sesungguhnya ahli kitab itu tidaklah sama. Ada sebahagian mereka sesat dan kufur, dan ada sebahagian mereka beriman dan istiqamah di atas agama Allah. Yang kedua, keadilan Allah Azza wa Jalla. Keadilan Allah Azza wa Jalla yang memberi hak kepada setiap yang berhak mendapat haknya, yang memberi hak kepada setiap yang berhak mendapat haknya. Iaitu setelah Allah mencela ahli kitab dalam ayat-ayat yang lepas, maka dalam ayat ini Allah memberitahu bukan semua ahli kitab kufur dan patut dicela.
Yang ketiga, wajib ke atas setiap orang yang mengaku beriman, wajib ke atas setiap orang yang mengaku beriman berlaku adil kepada semua orang, walaupun kepada musuhnya. Apa yang baik daripada musuhnya hendaklah dipuji, dan apa yang tidak baik daripada kawan baiknya hendaklah dicela. Yang keempat, Allah memuji ahli kitab yang beriman kepada Allah dan sentiasa istiqamah dalam mentaati Allah. Yang keenam, yang kelima, amalan membaca ayat-ayat Allah di waktu malam sambil solat adalah amalan yang terpuji. Yang sepatutnya diamalkan oleh orang yang beriman. Yang keenam, solat yang terbaik selepas solat 5 waktu ialah solat sunat di waktu malam, khususnya di 1/3 malam. Yang ketujuh, Allah memuji orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang mana kedua-dua ini adalah tonggak yang asas untuk manusia mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang ke-8, antara sifat utama ahli kitab yang beriman kepada Allah ialah sentiasa menyuruh perkara yang makruf
dan mencegah perkara yang mungkar. Bahkan kerana sifat inilah menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang terbaik sepanjang zaman. Okey, yang ke-9. Sifat terpuji orang beriman juga ialah sentiasa bersegera dalam melakukan kebaikan. Yang ke-10. Untuk menjadi orang beriman yang soleh, hendaklah memiliki keenam sifat yang tersebut dalam ayat-ayat ini. Iaitu membaca ayat Allah di waktu malam, memperbanyakkan solat sunat di waktu malam, beriman kepada Allah dan hari akhirat, sentiasa menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, sentiasa bersegera dalam melakukan kebaikan, dan istiqamah dalam mentaati Allah. Yang keberapa? Yang ke-11. Tidak ada satu pun kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman melainkan pasti mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar zarah, dan telah dilupakan oleh manusia. Kerana Allah Maha mengetahui setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Okey, yang terakhir, yang ke-12 kan? Orang yang soleh yang memiliki 6 sifat ini
mereka juga adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat malam ni kaitan dengan ayat sebelum. Kalau ayat sebelum tu Allah mencela ahli kitab yang kufur, degil, tidak beriman kepada Allah, dan Allah tipa kepada mereka kehinaan, kemurkaan dan kemiskinan, dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian lepas tu Allah cerita pasal ahli kitab yang beriman. Allah memuji ahli kitab yang beriman yang ada 6 sifat. Lepas habis semua Allah cela yang patut dicela daripada kalangan ahli kitab, dan Allah puji yang patut dipuji di kalangan ahli kitab. Maka ayat malam ni Allah cakap secara umum, iaitu semua orang kafir, sama ada daripada ahli kitab, Yahudi ke, Nasara ke, Majusi ke, orang musyrikin ke, semua termasuk. Jadi ayat malam ni Allah nak mencela semua orang-orang kafir, bukan khusus kepada ahli kitab. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazi, inna, sesungguhnya, allazina, orang-orang yang kafaru, mereka kufur. Jadi Allah kata orang-orang yang kufur, makna apa tu? Termasuk semua. Kalau sebelum ni ahli kitab kan, bila sebut kafir termasuk semua. Semua jenis kufur. Dan kufur ni ada dua. Kufrun ada dua. Satu, akbar. Yang kedua, asghar. Ataupun kufrun duna kufrin. Kufur yang tak kufur. Iaitu kufur yang tak mengeluarkan seseorang daripada Islam. Itu dia panggil kufrun asghar. Contoh dalam satu hadis Allah Nabi bersabda, sababul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sababul muslim, sabab mana mencela. Mencela orang Islam adalah fasik. Wa qitaluhu, dan membunuh orang Islam adalah kufurun. Okey, membunuh orang Islam Nabi kata kufur. Kufur yang mana ni? Adakah kufur keluar daripada Islam ataupun kufur yang masih dalam Islam? Masih dalam Islam. Ini makna kufur yang asghar ataupun kufru duna kufrin. Sebab tu orang beriman bila berperang sesama sendiri, Allah masih sifatkan mereka orang beriman. Allah tak kata bila sama-sama Islam berperang, Allah tak kata mereka telah kafir. Ayat apa tu? Berperang sesama sendiri tapi Allah masih sifat mereka beriman. Ayat apa, surah apa? Surah Al-Hujurat. Ayatnya?
Waddat ta'ifatun waddat ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Betul? Surah Al-Hujurat. Oh, sorry. Wa in ayat 6 ha? Ayat 9 surah Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani, dan cuba terjemah. Wa in, dan sekiranya ta'ifatani, dua puak, dua kumpulan minal mu'minin, daripada orang beriman, iqtatalu, berperang. Tujuan berperang apa dia? Kemudian nak membunuh. Tapi Allah masih gelarkan mereka mukminin. Ini maksud hadis ni, membunuh orang beriman, dia kufur, tapi kufur yang tidak mengeluarkannya daripada Islam. Okey. Jadi kufur dalam ayat ni, kufur yang mana ni? Sesungguhnya orang-orang kafir. Kufur yang mana ni? Akbar, yang keluar daripada Islam. Apa dalil? Hujung. Bila sebut ashabun nar, makna mereka kekal dalam neraka. Bila kekal, kufur yang terkeluar daripada Islam. Okey. Sesungguhnya orang-orang kafir lan tughniya, tidak tughniya ni daripada ghaniyun, cukup, tidak mencukup. Tapi maksud ayat ni ialah lan tamna, tidak dapat menghalang anhum, dari mereka, amwaluhum, harta mereka, wala auladuhum, dan tidak anak-anak mereka, minallah, dari Allah. Apa maksud dari Allah? Dari azab Allah. Berapa banyak ni anak dan harta tak boleh menyelamatkan mereka daripada azab Allah? Berapa banyak? Mungkin 1 juta tak boleh, tapi 10 juta boleh selamat. Ataupun apa? Syai'ah, sedikit pun. 1 juta tak boleh, 1 bilion pun tak boleh. Bahkan 1 dunia. Kalau mereka memiliki emas sebesar bumi, tetap tak boleh selamatkan mereka daripada azab Allah. Okey. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Ini yang tersurat lah. Yang tersiratnya apa? Ayat ni ada kaitan tak dengan kita? Ataupun khas untuk orang kafir? Ada. Macam mana? Macam mana nak kait dengan kita ni? Ialah macam mana kita nak praktiskan dalam kehidupan kita ayat ni? Harta dan anak. Tapi ayat ni Allah kata harta dan anak tak boleh selamatkan orang kafir. Adakah bermakna harta dan anak boleh selamatkan orang beriman? Boleh? Ada dalil? Apa dalilnya?
Hadis. Cuba baca. Tak boleh baca Melayu pun baca bahasa Arab. Tidak terputus amanah orang mukmin kecuali 3 perkara. Iza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, iqta'a amaluhu, terputuslah amalannya, illa min salasin, kecuali 3. Apa dia 3? 1, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah harta kan. Yang ketiga, doa yang soleh, masuk ke aulad kan. Jadi kalau orang beriman, harta dan anak boleh tak memberi manfaat? Boleh. Tapi caranya apa? Harta bagi orang beriman boleh memberi manfaat. Tapi Nabi sebut apa? Sedekah. Apa makna sedekah jariah? Yang dia sedekah ke yang dia simpan? Ya, dia sedekah. Sebab tu dia panggil jariah kan. Kalau yang dia simpan, tak memberi manfaat pada dia, mungkin harta tu menjadi musibah kepadanya. Anak pula bila memberi manfaat, bila anak tu soleh. Sekarang banyak mak bapak nak jadikan anaknya soleh ataupun anaknya berjaya kat dunia. Berjaya kat? Mana dia percaya tak pada hadis Nabi tu? Nabi kata semua amalan kamu terputus kecuali salah satu anak yang soleh. Tapi akhirnya dia tak banyak masa dia, duit dia dihabiskan untuk mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Yang banyak dihabiskan untuk mendidik anaknya menjadi anak yang berjaya di dunia. Maka akhirnya bila mati, anak tu tak boleh, tidak boleh selamatkannya. Jadi Allah nak beritahu orang kafir khususnya, harta mereka, anak mereka sedikit pun tak boleh selamatkan mereka daripada azab Allah. Kenapa Allah sebut harta dan anak? Dua benda yang paling dia pemikiran orang kafir ni, hidup dia dah nak apa sebenar? Pemikiran orang kafir, hidup dia nak kaya, nak harta, dan anak dia berjaya. Dua benda je. Sebab baginya kalau tak ada harta, hidup merana di dunia. Jadi akhirnya dia akan cari harta sebanyak yang mungkin. Sebab dalam kepala dia, harta boleh bantu untuk dia bahagia di dunia. Dan kalau perlu di akhirat pun, harta boleh bantu. Sebab pemikiran orang kafir ni, kadang-kadang tempias tu kena juga pada orang Islam. Apa dia? Bila dia kaya kat dunia, dia akan fikir apa? Di akhirat pun, kalau Allah bagi dia sihat kat dunia, maka di akhirat Allah akan bagi sihat lah. Takkanlah Allah suka pada dia bila Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia sihat, dia rasa Allah suka pada dia. Maka takkanlah bila Allah suka kat dunia, di akhirat Allah benci. Faham? Ramai tak berfikiran macam tu? Ramai. Sebab itulah, bila dia berfikiran macam tu, dia tak berubah. Yang tak beriman sampai ketua tak beriman. Sebab apa? Allah dah suka. Cuba ada satu kisah dalam Al-Quran. Bila dia memiliki kekayaan, maka pada fikirannya apa dia? Kekayaan dia tak akan binasa. Kalau binasa pun, Allah akan ganti dengan yang lebih baik di akhirat. Kisah apa tu? Surah Kahfi. Kisah pasal apa? Pasal kebun. Ayat berapa? Ayat berapa? Kurang sikit. Ayat 35. Allah kata apa? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Kemudian qala ma azunnu an tabida hazihi abada.
Kemudian walain ayat seterusnya. Wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan walain urditu ila rabbi la-ajidanna khairan minha munqalaba. Tengok Allah rakam pemikiran orang yang tak beriman, pemikiran yang salah yang menyesatkan dia. Apa dia? Bila Allah bagi kekayaan ni luar biasa. Allah bagi pada pemilik kebun kan. Ada 2 kebun, lepas tu kebun pula pagar-pagarnya bukan daripada besi dawat, tapi pagar kebun pun daripada pokok-pokok kurma. Tengah-tengah pula sungai-sungai yang mengalir, memudahkannya untuk menyiram pokok kebunnya. Kemudian baginya ada lagi buah-buahan ataupun peniaga yang lain. Dan akhirnya bila dia masuk kebun, wa dakhala jannatahu, dia masuk kebun wa huwa zalimun li nafsihi, dalam keadaan dia zalim pada diri sendiri. Apa dia buat? Adakah dia atuk kepala dia kat dinding? Tak. Dia buat apa? Apa yang zalim pada diri sendiri ni? Mana ayat sebelum ni kan, bila dia masuk kebun, dia bangga dengan kawan dia yang miskin. Dia kata apa? Ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta daripada kamu dan lebih ramai pengikut. Ayat tu zalim pada diri sendiri. Dia syirik, boleh syirik tu sebab dia rasa semua usaha tu adalah daripada titik peluhnya. Kemudian tengok, lepas dia kaya, dia senang. Apa pula fikiran dia? Qala ma azunnu, dia berkata, aku tidak fikir bahawa antabida hazi abadah, benda ni kebun dia akan hancur. Aku tak fikir. Sebab bila Allah bagi pada aku kesenangan, Allah suka. Bila Allah suka, takkanlah tiba-tiba Allah benci kan. Kemudian wama azunnu sa'ah, dan aku tidak sangka, aku tidak fikir kiamat akan berlaku. Tak akan berlaku kiamat lah. Mana boleh Allah nak hancurkan aku dan kebun aku, sedangkan Allah sayang pada aku. Dan kalau dia buat andaian, walain ruditu, dan pasti sekiranya ruditu, aku dikembali juga ila rabbi, katalah berlaku kiamat juga dan aku dikembali kepada Tuhan aku. Apa nasib aku? Apa nasib aku? La ajidanna, pasti aku akan dapati khairan, lebih baik yang aku dapat kat dunia. Bahaya tak pemikiran tu? Apa bahayanya? Dia tak akan berubah. Ni ada tak orang Islam yang macam ni? Sampai ketua kan? Sampai ketua tak pergi masjid, sampai ketua tak tutup aurat. Biasa dikaya. Sebab apa? Aku nak apa lagi? Allah dah suka pada aku. Okey. Dan akhirnya Allah buat apa pada pemilik kebun ni? Hancur sebelum dia mati lagi. Okey. Jadi Allah nak begitu. Inilah pemikiran dan perangai orang kafir. Iaitu dia rasa dengan harta dia betul, Allah sayang pada dia dan boleh selamatkannya daripada segala musibah. Maka Allah jawab, harta mereka dan anak mereka sedikit pun tak boleh menghalang mereka daripada azab Allah. Bukan di akhirat sahaja, kat dunia pun kalau Allah nak bakar, dia tak boleh nak selamat apa-apa. Okey. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita. Jangan kumpul harta. Kumpul harta boleh, tapi jangan tertipu. Jangan rasa tapi banyak masa kita cari harta ke cari apa? Bunyi lembut sikit kan. Tengok Allah nak beritahu yang mana lebih penting, harta, anak ataupun selamat daripada azab Allah. Yang mana lebih penting?
Azab Allah. Sebab bila diazab oleh Allah, harta dia tak ada guna, anak pun tak ada guna, bahkan kekal dalam neraka. Buat apa cari harta? Jadi yang perlu kita cari apa dia? Yang perlu kita habiskan masa cari apa? Penyelamat daripada azab Allah. Macam mana kita boleh guna harta kita untuk selamatkan kita daripada azab Allah? Jangan cari harta sampai kedekut, sampai harta tak boleh selamatkan kita. Cari harta tujuan nak selamat daripada azab Allah. Didik anak tujuan nak selamatkan diri daripada azab Allah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Okey. Allah sebut harta dulu daripada anak. Kenapa? Mana lebih penting, harta ke anak? Anak kan? Betul? Kenapa Allah sebut harta dulu? Kejar harta dulu. Lepas tu dia buat alasan kejar harta untuk anak kan? Lepas tu kedekut dengan anak kan? Dia biasa kalau seseorang tu ada diancam ke, ditimpa musibah, yang pertama dia akan guna apa untuk bebaskan dirinya daripada musibah? Dia guna anak ke harta? Harta dulu. Anak tu nombor dua, sebab dia lebih sayang anak. Jadi dia akan guna benda yang dia sayang juga, tapi kurang sikit daripada anak. Betul kan? Kalau dia kena tangkap ke apa ke, dia cari duit untuk bebaskan dia, ataupun dia guna anak untuk anak ganti tempat dia. Duit dulu. Duit. Lepas tu dah tak ada duit, barulah dia minta bantuan anak. Boleh? Jadi amat rugi orang yang kerana anak dah harta, dia tak selamat daripada azab Allah. Jadilah orang beriman. Cara nak jadikan harta dan anak penyelamat kita di akhirat ialah jadikan harta kita sedekah jariah. Jadilah anak kita anak yang soleh, insya-Allah memberi manfaat. Okey, wa ulaika, dan mereka itulah ashabun nar. Nak terjemah apa ni ashab? Penduduk ataupun penghuni neraka. Dia ashab ni, sahabat Nabi pun dia panggil ashab kan, ashabur Rasulullah. Jadi ashab tu sebenarnya sahabat. Kenapa? Kalau penduduk neraka, penghuni, perkataan apa yang sesuai? Ahli nar, ahli kan? Ahli nar. Kenapa Allah tak kata wa ulaika ahlun nar? Allah kata wa ulaika ashabun nar. Sedangkan sahabat tu, sahabat makna apa? Sahabat makna teman rapat dan tak berpisah. Jadi Allah nak gambarkan siapa masuk neraka, dia tak akan berpisah, sebab neraka macam sahabat dia, teman setia anda. Boleh? Dan kata ahli tafsir, kalau sebut ashabur nar, makna dia adalah orang kafir, sebab dia tak akan keluar sampai bila-bila. Berbalik tak? Habis masa kumpul harta, habis masa besarkan anak, tengok-tengok last sekali tempat tinggalnya dalam neraka kekal selama-lamanya. Dan neraka pula panasnya berapa kali ganda? 69. Ya Allah, manusia paling tak berakal. Nak berehat sekejap kat dunia, nak senang sekejap, tapi akhirnya duduk dalam api panas 69 kali ganda selama-lamanya. Tidak ada penghujung. Sangat-sangat kerja yang tidak berakal, tak masuk akal. Kemudian Allah kata, hum, mereka dalamnya khalidun, kekal. Okey. Sebab tu bagi orang beriman, Allah tak larang kita cari harta. Tapi banyak, kalau kita tengok banyak ayat Quran, Allah suruh apa?
Allah suruh cari harta ke Allah suruh apa? Infak. Allah tak kata carilah harta banyak-banyak, tak. Allah kata infak. Sebab apa? Sebab cari Allah tak payah suruh. Memang manusia tak suruh pun dia cari. Tapi kalau buat infak ni 10 kali suruh pun belum tentu. Betul? Sebab apa? Sebab cinta. Wa yuhibbunal mal. Wa yuhibbunal mal hubban jamma. Mereka cintakan harta. Apa dah? Cinta yang jamma apa dah? Kathira. Cinta yang sangat banyak dan melampau. Jadi boleh tak kita cinta ke harta? Boleh ke tak? Boleh. Halal. Boleh ha? Boleh cinta. Tapi ayat ni Allah mencela tak orang yang cinta harta? Allah cela ni kat sini. Allah bukan mencela cinta harta, tapi Allah mencela cinta yang melampau, sampai sangat tamak dan akhirnya kedekut. Kan? Kalau siapa yang tak cinta harta tu mungkin dia ada masalah sikit lah. Siapa yang tak cinta harta bagi kat saya, dan sebelum ni kita dah sebutkan banyak kali dah. Orang beriman dia cinta apa? Tak cinta harta ataupun cinta pahala harta tu. Sebab Allah kata apa? Kalau kamu sedekah satu, kamu dapat kita antara RM1, RM10 sedekah dengan 7,000 lah pahala. Yang mana kita lebih cinta? Jawab je lah, Allah tahu dalam hati. Kan, sebab itulah yang kita belajar apa ni, Abu Dahdah kan. Dia sanggup infak sedekah kebun dia berapa batang pokok kurma? 600. Hanya untuk dapat satu pokok kurma di syurga. Sebenarnya nama je satu pokok, tapi sebenarnya dia boleh masuk syurga tu. Mana boleh pokok kurma dia dalam syurga, dia duduk kat luar kan. Jadi bagi dia cinta 600 pokok kurma, tapi dia lebih cinta hasil daripada 600 di akhirat besok. Okey. Kemudian Allah kata apa? Masaluma. Perumpamaan. Banyak Allah sebut contoh-contoh dalam Quran. Ma yunfiqun, apa yang mereka infak fi hadhihi al-hayat, dalam kehidupan ini, kehidupan dunia ini. Perumpamaan apa yang mereka infak dalam kehidupan dunia. Mereka ni siapa? Orang kafir ni. Orang kafir ada tak yang infak? Ada. Kadang-kadang orang kafir infak lagi banyak kan. Ada, saya baca berita 2 hari lepas seorang wanita penyanyi kan, tak tahu, dia nak infakkan harta dia yang berapa bilion, berapa puluh bilion kan? Jadi kadang-kadang orang kafir infak dia lagi luar biasa daripada orang Islam. Jadi Allah kata kalau orang kafir menginfakkan harta dalam kehidupan dunia, apa mereka dapat? Kamasali, seperti perumpamaan rihin, angin, fiha, angin, dalamnya, dalam angin itu serun. Serun ada 2 maksud lah. Pertama, al-bardu asyadid, sejuk yang sangat. Yang kedua, as-saut, suara. Ada pendapat mengatakan suara api neraka.
Jadi angin yang dalamnya sejuk yang sangat. Kemudian yang kedua, suara yang kuat. Angin bila suara kuat menunjukkan apa? Angin itu sangat kuat sampai keluarkan suara. Dia terjemah apa tu? Sangat sejuk. Dingin tu punya macam okey je. Cuaca dingin. Asabat, menimpa. Harsu, harsa, kebun. Qaum, kebun, mana-mana kaum. Zalamu, yang mereka menzalimi. Anfusahum, diri mereka. Fa'ahlakathu, lalu apa dia? Ia kalau kita belajar bahasa Arab ni, ahlakat, ha ni perkataan asing, itu ganti nama. Ahlakat, di belakangnya apa? Ta, baris apa? Mati kan? Tanda apa ni? Isim ke, fa'il ke, huruf? Saya tanya yang kita dah belajar. Yang belum belajar saya tak tanya. Fa'il apa pula? Mestilah madi sebab mudhari' belum belajar, amar pun belum belajar. Okey, madi pula ada dua tanda kan? Yang kita baru belajar dua tanda. Satu, ta ta'nis sakinah, sukun kan? Yang kedua, ta yang berbaris, ta titu kan? Okey, sekarang fi'il madi, tanda dia apa dah? Ta ta'nis di akhirnya, ta ta'nis yang sukun di akhirnya. Jadi bila ta ta'nis menunjukkan apa? Ia perempuan. Ahlaka makna binasa. Ia perempuan membinasakannya. Okey, ia tu siapa? Balik kepada apa? Cari perkataan mu'annas. Tak ada. Dalam bahasa Arab, rih adalah perkataan mu'annas, walaupun tak ada tanda dia. Angin, sebab tu dia panggil ahlakat. Rih dia panggil perkataan mu'annas, perkataan perempuan, walaupun tidak ada tanda. Dia panggil mu'annas majazi. Okey, hu ni, dhamir hu balik pada apa? Kebun. Kebun harsa, itu muzakkar. Jadi apa makna? Perumpamaan mereka yang infak pada jalan Allah sama seperti angin yang kuat dan sangat-sangat sejuk. Asabat, menimpa kebun mana-mana kaum. Yang mana? Kaum yang mana ni? Yang menzalimi diri mereka. Apa maksud zalim pada diri sendiri? Tak beriman. Mana tahu zalim adalah tak beriman? Apa dalilnya? Inna syirka la zulmun azim. Kata siapa tu? Tak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, zalim yang paling besar ialah syirik pada Allah. Jadi siapa yang syirik kemudian diinfak banyak mana sekalipun, Allah kata apa? Kalau Allah kata sia-sia, mungkin Allah tak nampak. Sebab itulah dalam Quran banyak Allah buat perumpamaan. Perumpamaan ni apa dia? Benda yang tak nampak Allah bayangkan macam nampak. Supaya apa? Supaya apa? Kenapa Allah nak kita betul-betul nampak? Sampai Allah buat contoh. Benda tu macam nampak. Ialah sedekah. Lepas tu hilang sia-sia. Benda tak nampak. Maka Allah nak kita yakin, Allah buat contoh macam nampak apa dah? Kebun. Datang angin kuat, hancur semua kebun tu. Semua tumbuh-tumbuh mati. Nampak tak? Cuba bayangkan kita ada kebun yang besar. Kita dah tanam, dah siram, dah baja habis. Mungkin beribu-ribu. Tiba-tiba masa nak kutip hasil dia, datang angin ribut, zak habis. Macam mana perasaan kita? Jadi Allah nak sedarkan.
sama ada orang kafir ke orang Islam, sedarlah. Sedekah kamu kalau ada syirik, semuanya sia-sia. Boleh faham? Boleh faham contoh ni? Sebab itulah salafus soleh, bila Allah buat contoh dalam Quran dan mereka tak faham. Banyak contoh dalam Quran kan. Jadi salafus soleh bila baca Quran yang ada contoh, perumpamaan, mereka tak faham. Mereka menangis. Menangis. Kenapa mereka menangis? Sebab Allah sebut dalam surah Al-Ankabut. Cuba buka. Surah 43 ke 34. Surah Al-Ankabut. Watilkal amsal. Linnasi watilkal amsal nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Okey. Cuba terjemah. Allah kata itulah, demikian itulah amsal. Amsal jamak kepada masal. Kalau satu masal, kalau banyak amsal. Itulah, demikian itulah contoh-contoh perumpamaan nadribuha yang kami buat untuk siapa? Manusia. Bila sebut manusia termasuk semua tak? Orang Islam, orang kafir, orang berilmu, orang jahil, masuk tak? Kemudian Allah kata apa? Wa ma ya'qiluha. Tidak ada yang aqilu pada? Tidak ada yang memahaminya. Nya balik pada apa? Amsal. Tidak ada yang memahami perumpamaan yang Allah buat kecuali orang yang berilmu. Maka sebab itulah salafus salih bila baca contoh-contoh dalam Quran, mereka tak faham, mereka menangis. Kenapa? Sebab Allah kata mereka adalah orang yang jahil. Bila tak faham contoh, jahil. Sebab Allah kata yang hanya faham ialah orang yang berilmu. Kan? Kita banyak tak jumpa contoh dalam Quran dan kita tak faham. Banyak. Pernah tak menangis? Pernah menangis tak? Tak. Okey tak? Salafus salih tak faham menangis. Kita tak faham, tak menangis. Okey tak? Okey sikit kan? Kita tak menangis sebab kita tak tahu bahawa tak faham tu adalah orang yang jahil. Okey. Saya bagi contoh lain contoh lain yang Allah buat dalam Quran. Cuba buka surah Al-Baqarah. Ayat 265 ke? 265. Apa dia? Wa masal. Ini contoh Wa masalul yunfiquna amwalahum. Apa dah ri'ah? Ibtigha'a mardatillah. Bukan. Sorry. Ayat sebelum tu. 264 kan? Okey. Ini tengah-tengah ada ni. Masaluhum famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda
la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qauman fasiqin. Okey. Kalau ayat sebelum ni Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azaa kan? Betul? Wahai orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan apa? Manna dan azah. Manna tu ialah ungkit. Kadang-kadang dah 5 tahun kita sedekah kan, kita infak. Lepas tu, lepas 5 tahun kita ungkit. Kita sebut. Batal pahala, sia-sia. Ataupun satu lagi azah. Azah tu makna kita menyakitkan hati orang yang kita bagi tu. Kan? Dulu kamu miskin kan? Nasib baik aku tolong. Kita kadang-kadang kita sebut depan orang, memalukan. Pahala sedekah kita semua sia-sia. Jangan batalkan. Tengok Allah, sayangnya Allah pada kita. Allah bagi harta. Lepas tu Allah dorong kita sedekah. Dan Allah bagi ganjaran berlipat kali ganda kalau kita sedekah. Lepas tu Allah takut. Bukan Allah takut, Allah sayang pada kita. Allah tak nak sedekah kita yang banyak itu akhirnya sia-sia. Allah nasihat lagi, jangan ungkit. Jangan batalkan pahala. Allah ada kepentingan tak? Tak ada. Dan Allah kata orang yang suka ungkit ni suka menyakitkan hati orang yang dia infak, sama seperti orang yang sedekah dalam keadaan riak. Sama seperti orang sedekah dan tak beriman pada Allah. Orang kafir sedekah. Sama je. Macam mana tu? Allah buat contoh. Contoh. Orang yang bersedekah lepas tu dia ungkit ataupun dia menyakitkan hati orang. Ataupun riakkan, viral. Satu dunia tahu. Famasaluhu, perumpamaannya kamasali, seperti Allah nak bayang supaya kita nampak. Sebab kalau Allah kata siapa yang sedekah kemudian riak, sia-sia pahala. Benda tu tak nampak. Maka Allah nak suruh kita faham. Allah buat contoh yang macam nampak depan mata. Apa dia? Perumpamaan itu seperti Safwan. Apa makna Safwan? Safwan tu siapa nama Safwan ingat? Makna dia ialah batu. Safwan makna batu. Okey, batu. Lepas tu alaihi, atas batu tu ada turab. Ada tanah kan? Ada tanah. Tanah tu nampak subur. Lalu fa'asabahu, lalu menimpa apa ni? Hujan. Wabilun hujan yang lebat. Lepas hujan yang lebat menimpa batu ni, yang di atasnya ada pasir, fatarakahu salda. Hujan tu meninggalkan batu tu bersih. Salda, licin. Maknanya kalau dia sedekah sini berapa? 10 bilion. Berapa yang tinggal? Allah kata pasir tu, satu biji pasir pun tak ada. Satu sen pun tak ada. Boleh faham? Pasir tu apa dia? Pasir tu apa dia? Pasir tu ialah sedekah dia lah. Kan? Okey, hujan tu apa dia? Riak, manna, azah. Hujan tu ialah manna, azah dan riak. Dengan hujan tu, dengan riak itu, dengan manna itu, menghapuskan semua sedekahnya. Satu biji pasir pun tak tinggal. Satu sen pun tak ada di akhirat besok. Nampak jelas tak contoh? Okey. Sebab itulah bila kita baca ayat yang macam ni, macam sebelum ni pun saya beritahu sifat orang beriman. Bila dah beriman, tidak syirik pada Allah, jaga solat, kemudian sedekah lagi. Lepas tu apa perasaan orang beriman? Lepas buat semua tu, masih takut lagi, takut amalan tak diterima. Bila dia takut, dia sembunyi, dia tak akan ceritakan. Sebab bila cerita, mendedahkan kepada amalannya sia-sia. Siapa yang suka bercerita ni, apa yang dia buat tu, dia buat ni, takutlah. Bukan takut pada orang lain, tapi takutlah amalan kamu di akhirat besok sia-sia. Jangan cerita. Sebab tu sebaik-baik amalan ialah sembunyi. Dan bila kita buat baik, kita lupa terus.
Ha? Orang tanya apa? Kamu buat kan? Kita tanya, yang kamu nak tahu ni pasal apa? Bunyi kasar kan? Tak, sebenar bila orang tanya, kita ni orang yang faham agama, ada ilmu, sepatut kita dia sebenar bila dia tanya betul ke salah. Bila dia tanya kita apa kita buat, sebenar cara dia bertanya betul ke salah? Ha? Betul ke salah? Salah. Kalau salah, kita kena didik dia supaya jangan tanya benda yang tak penting. Bagi dia pun tak penting, bagi kita pun tak penting. Bahkan kadang-kadang memudaratkan kita dan memudaratkan dia. Kan? Kadang-kadang sebab dia lah amalan kita terpadah. Jadi jangan kita jawab. Kalau kita jawab, dia akan tanya orang lain pula. Kadang-kadang kita jawab, dia tanya pula, yang tu kamu buat. Okey, yang ni kamu buat, habis. Jadi kita didik dia, jangan jawab. Tapi didik dia supaya buatlah perkara yang penting untuk kita, untuk dia sendiri. Itu jangan bertanya kepada amalan orang. Allah tak akan tanya kita tentang amalan orang. Allah akan tanya kita tentang amalan. Jadi jangan busy, jangan bibi lah. Okey. Saya pernah cerita berkali-kali, tak apa, sebagai peringatan. Seorang salafus salih, Husain bin Ali, dia cucu ataupun cicit Saidina Ali. Dia orang kaya di Madinah. Dia orang kaya dan dia orang dermawan. Tapi dia takut amalan dia sia-sia. Kan, dia nak derma, dia nak sedekah, tapi dia sangat takut amalan dia sia-sia. Apa dia buat? Ha? Dia sedekah di waktu malam. Kemudian dia suruh siapa tolong sedekah? Dia sendiri. Dia pikul gandum di belakangnya, dia sendiri. Walaupun dia kaya, dia sendiri buat. Kenapa? Kalau dia suruh orang, orang dah tahu dah. Jangan cerita pada orang. Jangan beritahu orang, saya bagi. Kau tu, jangan beritahu orang. Yang ni bagikan. Jadi dia buat sendiri, di waktu malam semua orang tidur. Lepas tu pergi letak depan pintu rumah orang miskin. Di Madinah dalam riwayat mengatakan lebih kurang 40 rumah orang miskin dia pikul gandum, dia letak depan pintu. Lepas dia mati, orang miskin buka pintu, tak ada makanan. Lepas tu orang tengok belakang dia berbekas tanda. Tanda apa tu? Hampir setiap malam dia pikul gandum, kesan di belakang dia. Jadi orang kaitkan makanan dah tak ada dengan belakangnya berbekas. Maknanya siapa yang bawa tu? Dia. Tapi orang tahu tak? Lepas dia mati, orang tahu kan? Tapi mudarat tak kepada amalan dia? Tak, dia dah mati dah. Orang nak puji ke apa, dia dah mati dah. Sampai tahap tu dia takut amalan dia sia-sia. Okey. Fa'ahlakathu, lalu ia, iaitu angin, membinasakannya. Wa ma zalamahumullah, dan tidaklah Allah menzalimi mereka. Kenapa tiba-tiba Allah kata Allah tak zalim pada mereka? Sebab bila di akhirat besok mereka rasa tak satu kerugian yang besar. Sedekah bilion, buat hospital, buat jalan, buat sekolah kan. Tengok sia-sia. Mungkin dia rasa apa? Allah zalim pada dia. Tak, Allah kata Allah tak zalim pada mereka. Sebab apa? Allah dah bagi tahu bila nak sedekah, syaratnya apa dia? Asasnya mesti beriman kepada Allah. Kalau tak iman, makna kamu tak ada bekas nak letak pahala tu. Bekas kamu bocor. Sedekah je keluar. Okey? Allah tidak zalim pada mereka. Walakin, akan tetapi, anfusahum, diri-diri mereka, yazlimun, zalim. Kalau kita belajar bahasa Arab, anfusahum ni bari atas ni, anfusah. Hum ni dhamir, ganti nama. Perkataan dia anfusah.
Baris atas. Kita tak belajar lagi. Sebab tu saya tak nak tanya. Saya nak bagi tahu je. Anfusa baris atas dia maf'ul bih. Maf'ul bih ni benda kena buat. Sepatut maf'ul bih benda kena buat di ujung sekali. Saya buat contoh. Akala, telah makan, Muhammadun, apa dia? Bahasa Arab yang orang Melayu tahu. Apa dia? Tufah tahu? Tufah. Oh, tahu. Tufah. Ni orang bandar ni, orang kampung tak tahu. At-tufah. Mesti beratas. Sebab apa? Dia kena buat. Muhammad makan apple. Dalam bahasa Arab, kalau benda kena buat beratas. Muhammad makan apple. Apple dimakan. Okey. Mereka menzalimi diri mereka. Diri mereka dizalimi. Sepatut di hujung. Boleh faham? Tapi bila saya kedepankan at-tufah, apa makna? At-tufah akala Muhammadun. Boleh bahasa Arab macam ni. Apple Muhammad makan. Apa makna dia? Ayat ni betul ke tak? Betul lah, bahasa Arab kan. Contoh ni lah. Anfusa ni maf'ul bih. Sepatut dia belakang, tapi Allah kedepankan. Mesti ada maksud dia. Bila saya kata at-tufaha akala Muhammadun, makna saya nak beritahu apa? Hanya apple yang Muhammad makan. Hanya apple yang Muhammad makan. Saya bagi contoh yang biasa kita baca. Iyyaka na'budu. Sepatut ayat dia macam mana? Kami sembah engkau. Betul? Engkau tu yang kena sembah. Sepatut ka kat belakang ni. Na'buduka. Tapi Allah tak sebut di belakang, Allah kedepankan. Iyyaka. Makna apa? Hanya kepada engkau kami sembah. Boleh faham? Okey, sekarang ayat ni apa maksud dia? Akan tetapi hanya diri mereka saja zalim pada diri mereka sendiri. Orang lain langsung tak zalim pada diri mereka. Allah pun tak, bapa mereka pun tak, kawan-kawan mereka pun tak, pemimpin mereka pun tak. Mereka sendiri yang zalim. Boleh? Dan kezaliman yang paling besar apa tadi? Syirik. Dia zalim ni apa makna? Zalim ni apa makna? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Macam saya kopiah saya pakai kat kaki. Zalim tak? Zalim. Kalau saya kopiah saya letak kat kaki, orang kata apa pada saya? Gila kan? Tapi yang kata pada saya gila tu ialah yang tak solat. Siapa paling gila? Yang tak solat kan? Tapi dia perasan tak dia gila? Saya nak test dia. Kalau aku letak kopiah kat kaki kamu kata gila, kamu tak salat, tak sembah Allah yang patut kamu sembah 10 kali? Saya tak kata dalam 10 kali gila, saya kata 10 kali je. Okey. Boleh Jadi pengajaran besar dalam ayat yang kita belajar malam ni apa dia? Pengajaran paling besar. Gunalah kesihatan yang Allah bagi, nyawa yang Allah masih bagi, harta yang Allah bagi, anak-anak yang Allah bagi, gunalah untuk selamatkan diri dan anak daripada azab Allah. Jangan guna untuk selamatkan anak kat dunia sahaja. Banyak mak bapak habiskan masa, habiskan duit untuk selamat anak dia kat dunia, yang umur dia mungkin sekitar 60-70 tahun. Tapi lepas mati dia tak fikir dah masa depan anak dia dalam kubur dan selepas kubur yang kehidupannya kekal abadi. Jarang mak bapak berfikir. Jarang mak bapak habiskan masa, habiskan duit untuk selamat anak-anak mereka masa selepas mati. Kan? Yang mereka fikir ialah nak selamat anak masa kat dunia sahaja.
Ada, saya dapat satu mesej dan pelajar minta penjelasan lah. Mesej ni panjang lah, saya ringkaskan ataupun saya ambil poin dia. Dia kata hendaklah kita belajar tafsir dahulu sebelum belajar tadabbur. Dia kata tafsir dengan tadabbur ada beza. Belajar tadabbur dulu, belum tentu kita dapat memahami tafsir Al-Quran keseluruhannya. Step by step, kawan-kawan. Jadi dia kata kena belajar tafsir dulu sebelum tadabbur. Saya nak tanya, siapa yang cakap kena belajar tafsir dulu sebelum tadabbur? Siapa yang cakap? Ayat mana? Surah mana? Hadis mana? Dia cakap kena belajar tafsir supaya kita faham ayat Allah. Dan Al-Quran kata apa? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bagilah dalil kamu kalau kamu orang yang benar. Dakwaan kamu iaitu wajib belajar tafsir dulu sebelum ayat mana, surah mana. Saya pun nak tahu, kan? Cuba sebut ayat mana. Kalau ada bagi kat saya, satu. Yang kedua, surah Muhammad ayat 24. Allah kata apa? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Allah mencela orang yang apa ni? Tak tadabbur ke tak tafsir? Allah guna perkataan tadabbur. Apakah mereka tidak yatadabbaruna, bukan yatafassaruna? Allah guna perkataan tadabbur. Apakah mereka itu tidak mentadabbur Al-Quran ataupun hati mereka terkunci? Jadi kamu kata wajib tafsir dahulu tapi tidak ada dalil. Bahkan yang ada dalil ialah Allah mencela orang yang tidak tadabbur. Dua, yang ketiga, Allah sebut secara jelas tujuan Al-Quran diturunkan. Dalam surah Sad ayat 29. Allah kata apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Allah kata kitab ini kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad. Mubarakun, penuh dengan keberkatan, penuh dengan kebaikan yang banyak. Macam mana cara nak dapat keberkatan dalam Al-Quran? Caranya Allah beritahu, liyadabbaru ayati, supaya mereka mentadabbur ayatnya. Allah guna perkataan yatadabbaru. Allah tak kata liyatafassaru. Saya bukan nak marifikan tafsir, tapi yang Allah guna banyak perkataan tadabbur. Jadi bila kita kata kena tafsir dulu, belajar tafsir dulu baru tadabbur, macam ayat yang Allah sebut tu macam salah, kan? Jadi Allah kata kitab ini kami turun pada engkau wahai Muhammad mubarakun, banyak kebaikan. Caranya macam mana? Liyadabbaru, supaya mereka mentadabbur ayatnya. Apa makna tadabbur? Berfikir, merenung, memerhati maksud ayat dan ambil pengajaran. Kemudian waliyatazakkara ulul albab. Setelah mereka tadabbur, mereka pula ambil pengajaran. Siapa yang ambil pengajaran ni? Ulul albab. Jadi Allah kata yang ambil pengajaran ulul albab. Bila tu? Setelah mereka tadabbur. Jadi kalau kamu kata kena belajar tafsir dulu, bagilah dalil. Bagilah dalil, kan? Kemudian yang keempat, kalau kita kata kena belajar tafsir dahulu, apa maksud tafsir? Belajar kitab tafsir. Okey, kitab tafsir ni bila ada? Zaman Nabi ada kitab tafsir tak? Zaman sahabat ada kitab tafsir? Zaman tabi'in ada kitab tafsir? Okey, mana mereka belajar tak tafsir? Kalau kamu maksudkan tafsir ialah belajar kitab tafsir tu. Jadi sebelum adanya kitab tafsir, mereka yang beriman tu, adakah mereka salah sebab tak belajar tafsir? Ataupun macam mana? Ataupun apa maksud tafsir?
Dia sebenarnya tafsir dengan tadabbur ni, dia kait-mengait. Sebab tu Nabi doa kepada Abdullah bin Abbas, apa dia? Allahumma faqihhu fid din. Asas kepada agama ialah tafaqquh fid din, faham agama. Kemudian wa'allimhu at-ta'wil. Ajarlah padanya ilmu ta'wil. Ada ulama mengatakan ta'wil adalah tafsir. Tapi Nabi tetap tidak menggunakan perkataan tafsir. Kita bukan menafikan tafsir, tapi bila dia mengatakan kena belajar tafsir dulu sebelum tadabbur, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jin bila dengar ayat Quran daripada Nabi kan, terus dia pergi berdakwah tak? Jin belajar tak tafsir sebelum pergi berdakwah? Kitab tafsir mana jin baca? At-Tufai bin Amru Ad-Dawsi bila dengar ayat Quran daripada Nabi, terus dia pergi berdakwah pada keluarga dia, pada kaum dia. Nabi tak kata, At-Tufail, sebelum berdakwah pada keluarga kamu, belajar tafsir dulu. Tak ada. Pergi berdakwah, kemudian dah berapa ramai keluarga dia beriman. Dia berdakwah pada kaum dia tak beriman. Bila tak beriman, dia balik kepada Nabi, beritahu. Dia mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kaum aku ni degil, tak nak beriman. Nabi cakap tak? Itulah kamu tak belajar tafsir dulu. Tak, Nabi kata, Allah mahdi ad-Dawsi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagilah hidayat pada kaum ad-Dawsi sebab mereka belum faham. At-Tufai bin Amru balik berdakwah semula dengan doa Nabi, akhirnya kaum dia beriman. Jadi kenapa kita nak menyempitkan benda yang luas? Kenapa kita nak mensyaratkan benda yang Islam tak syarat pun? Bahkan dia kata apa? Dia kata kita tak boleh faham ayat Allah kecuali belajar tafsir. Tafsir dengan tadabbur ada beza. Belajar tadabbur dulu belum tentu kita dapat memahami tafsir Al-Quran. Saya nak tanyalah, ramai tak orang belajar tafsir Al-Quran di mana-mana masjid kuliah maghrib? Ramai tak? Ramai. Mereka baca kitab tafsir tak? Macam-macam tafsir Ibnu Katsir. Saya nak tanyalah yang belajar tafsir, apa yang kamu faham daripada yang kamu belajar tafsir tu? Apa pengajarannya? Apa yang kamu boleh laksanakan dalam kehidupan kamu dan keluarga daripada tafsir yang kamu belajar tu? Dah berpuluh tahun orang mengajar tafsir di masjid-masjid kan. Dan saya nak tanya juga pelajar-pelajar tadabbur. Selama kita belajar tadabbur, semakin tak faham ke semakin jelas? Semakin keliru ke semakin tak keliru? Jadi bila kita nak bercakap, bagilah hujah. Ajak orang kepada tafsir Al-Quran. Tapi bila bercakap, tak ada dalil, bagilah dalil. Siapa yang cakap kena belajar tafsir dulu baru tadabbur? Dan saya ulang sekali lagi, tafsir dengan tadabbur dia kait-mengait. Macam saya ni, saya tak boleh mengajar tadabbur kalau saya tak belajar tafsir. Saya belajar tafsir di Mekah. Saya belajar dengan Syekh. Saya baca kitab-kitab tafsir. Saya dengar ceramah-ceramah tafsir. Tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Saya ada kemampuan sedikit yang diberi oleh Allah dalam bahasa Arab. Saya boleh dengar ceramah tafsir dalam bahasa Arab. Manakala pelajar pula tak ada kemampuan untuk belajar tafsir, maka belajarlah daripada saya, yang saya belajar daripada tafsir daripada orang lain. Kan? Kalau nak tunggu semua ni, okey. Siapa nak belajar tadabbur? Dah belajar tafsir? Belum? Okey, keluar. Akhir sekali berapa orang yang boleh belajar tadabbur dan berapa orang yang akan faham Al-Quran? Kalau kita syaratkan kena belajar tafsir dulu. Betul tak? Akhirnya semakin ramai yang jahil. Sebab apa tak belajar tadabbur? Belum belajar tafsir. Kenapa tak belajar tafsir? Tak ada ustaz nak mengajar tafsir. Nampak tak? Sama juga orang syaratkan nak belajar tajwid kan. Nak baca Quran kena betulkan tajwid. Kena apa ni? Contohlah, dia kata kalau nak belajar tadabbur ke tafsir, kena betulkan bacaan. Kawan tu lidah dah keras. Lepas tu dia kata kalau baca juga berdosa. Akhirnya tajwid pun tak belajar, tafsir pun tak belajar, tadabbur pun tak belajar. Akhirnya orang tu dalam kejahilan sebab apa? Kaedah tu, pemikiran yang salah. Kenapa kita nak? Allah kata apa? Walaqad yassarnal Quran lizikri. Kami permudahkan untuk memahami Al-Quran, untuk zikri, untuk ambil peringatan. Allah kata kami permudahkan. Tiba-tiba dia kata tak boleh, kena belajar tafsir dulu. Susahnya. Pelik tak? Wallahu a'lam.
Kau tak faham jangan cakap. Ha? Ha? Okey, kita baca sikit. Daripada buku 62 amalan pembuka pintu syurga. Okey. Kita tajuk yang ke-11 amalan yang ke-11 iaitu mengerjakan solat-solat fardu dan sunnah. Kita dah baca A, sebelah A kita dah baca. Kemudian 11B. Daripada solat 5 waktu yang paling utama pada iaitu solat subuh dan asar. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu ia mengatakan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah." Siapa yang salat bardaini, 2 waktu dingin, maka ia akan masuk syurga. 2 waktu dingin ni ialah waktu subuh dan asar. Kenapa dinamakan waktu dingin? Sebab waktu subuh dingin, kan? Asar pula daripada zuhur panas, bila masuk asar dingin, kurang panas. Maka Nabi bagi jaminan dia masuk syurga. Tapi Nabi sebut solat 2 je, asar dengan subuh. Adakah bermakna solat 2 waktu sahaja boleh masuk syurga? Tak. Maksudnya kalau kamu buat 2 ni yang paling susah. Kalau kamu boleh buat yang paling susah, maka yang paling senang, yang senang tak ada masalah. Biasa yang terbabasnya solat subuh. Yang kedua asar. Asar biasa kadang-kadang penat bekerja, penat kerja dunia, kadang-kadang dia jamak dengan maghrib, kan? Okey, satu lagi, C. Solat-solat sunat rawatib. Daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW. Ummu Habibah ialah nama dia Ramlah binti Abi Sufyan. Jadi bapa mentua Nabi asalnya adalah musuh Islam. Tapi tak salah untuk kahwin dengan anak musuh Islam. Boleh, Boleh ke? Kata Ummu Habibah, dia mendengar daripada Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin sintai asyrata raka'atan tatawwu'an ghaira fariḍah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Maksud dia, tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan solat sunat kerana Allah setiap hari sebanyak 12 rakaat. 12 rakaat. Selain daripada solat fardu, melainkan Allah Azza wa Jalla akan membangun untuknya sebuah, salah terjemah ni, sebuah rumah, sebenarnya sebuah istana. Di dalam syurga tak ada rumah, semua istana. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey, 12 rakaat ni apa dia? Dalam riwayat Imam Muslim yang lain dia sebut, "Man shalla isnatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailah bunya lahu baitun fil jannah." Dibina untuknya sebuah istana di syurga. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini dan ia menambah, ada penambahan, iaitu perincian apa solat 12 rakaat ni. Pada riwayatnya iaitu arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat 2 salam lah. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat selepas zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat selepas maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat selepas isya. Wa raka'ataini qabla salatil fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh, bukan sebelum waktu subuh. Kadang-kadang orang keliru, dia ingat solat ni sebelum masuk waktu subuh. Tak. Dia solat sunat subuh dengan solat sunat fajar
benda yang sama. Okey, jelas ah? Jadi 12 rakaat. Ustaz, tak masuk pun asar? Buat 12 dulu. Buat 12 dulu. Ha? Ini dia panggil apa ni? Solat sunat muakkadah. Iaitu solat sunat yang sangat dituntut. Iaitu Nabi tak pernah tinggal. Nabi tak pernah tinggal 12 rakaat. Kecuali bila musafir. Bila musafir pun, Nabi tetap solat yang sebelum subuh. Yang sebelum zuhur, lepas maghrib, lepas isya, Nabi tinggal. Ha. Dan kalau kita tinggal, bila kita musafir, masa bermukim kita selalu buat, kita tetap dapat pahala yang sama macam kita tak musafir. Syarat dia kita selalu buat. Jadi kata Ummu Habibah, sejak aku mendengar hadis ni, yang tengok sahabat faham. Apa ni yang kita belajar semalam, sifat orang beriman, wa yusari'una fil khairat. Jadi Ummu Habibah dia kata, bila aku dengar hadis ni, sejak aku dengar aku tak pernah tinggal 12 rakaat sampai dia mati. Dan perawi hadis lepas Ummu Habibah, saya lupa nama dia, dia kata sejak aku dengar hadis ni daripada Ummu Habibah, aku tak pernah tinggal 12 rakaat sampai mati. Kenapa aku nak tinggal? Berapa ramai yang manusia kejar untuk dapat sebuah rumah kat dunia. Keluar pagi balik petang, bukan setengah jam, bukan 12 rakaat. Daripada muda sampai ketua untuk dapat sebuah rumah di dunia. Itu pun akhirnya dia tinggal. Tapi dia sanggup habiskan masa berjam-jam setiap hari. Kenapa aku tak boleh habiskan masa setengah jam saja untuk solat 12 rakaat untuk dapat sebuah istana yang kekal abadi? Bodoh. Betul tak? Kalau aku sanggup buat untuk dapat rumah kat dunia, yang akhirnya aku tinggal berjam-jam setiap hari, tiba-tiba Nabi tawarkan hanya 12 rakaat sahaja dan mungkin tak sampai setengah jam dan dapat sebuah istana yang kekal abadi, tiba-tiba aku tak buat, aku bodoh. Jangan kata orang bodoh, kata diri sendiri. Ramai yang tak tahu satu bab. Yang tahu pun belum tentu buat kan. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tinggal. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup kan. Dan yang banyaknya tak cukup. Yang paling tak cukup bila ni? 4 sebelum. Dan bila tak cukup 4 sebelum zuhur, dia salahkan dia apa? Bilal, cepat sangat kau. Padahal dia pergi lambat kan. Jadi kalau kita betul-betul pergi awal, ini kalau kita solat berjemaah lah. Kalau kita ready, lepas azan kita dah ada kat masjid. Lepas azan terus solat, memang sempat. Tapi kalau lepas azan baru nak ambil wuduk, baru nak pergi, memang tak sempat. Jadi saya nak ulang, saya sendiri kalau saya tinggal 12 rakaat ni, saya orang bodoh. Habis penat letih, macam-macam penyakit, nak dapat sebuah rumah kat dunia yang retak sana, retak sini, lepas 10 tahun kena repair, tiba-tiba rumah yang tak akan retak dan kekal, hanya setengah jam, saya tak buat, saya adalah orang yang bodoh. Jadi jangan kutuk orang lain, kutuk diri sendiri. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi pagi besok. Tadabbur surah Al-An'am pukul 10 pagi insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران.